Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, setelah agak lama juga kita tidak bersiaran di atas macam-macam kesibukan yang melanda. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersua kembali. Terima kasih kepada mereka-mereka, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua yang sentiasa menyokong saya dalam menjalankan kerja-kerja dakwah ini. Seperti biasa, jom kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan live kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat juga diambil manfaatnya oleh orang-orang lain, insya-Allah. Terima kasih pada Faiz Helmi daripada Teluk Intan, Kak Mariah Chan Singapura, Zabibah Zainal Abidin, Haryati Sin, Wan Muhammad Nur Hakim daripada Muar. Terima kasih banyak. Asma Zuraida. Bukan berehat. Saya bukan berehat. Ada kerja banyak. Kadang-kadang tak sempat nak live kuliah tu. Macam tu. Sambil-sambil ada jugalah bercutinya kan. Macam Sabtu Ahad tu memang saya bercuti lah. Terima kasih juga Arif Fazila Arifin, Kuala Kansa, Kak Sabaria, Kak Fatimah, Pak Din, Kak Maria, thank you for sharing. Kak Ida Ali. Macam kenal pula nama ni. Ya, tiap-tiap malam cari memang tak jumpa. Jadi tak apalah, nanti ujung kuliah nanti saya akan buat satu pengumuman. Pengumuman yang mengerikan sikit. Macam tu tak. Baik, apa pun teruskan share, teruskan kongsi. Raja Sofia, terima kasih banyak. Kak Mumtaz daripada Singapura, terima kasih banyak. Asma Zuraida dah kongsi, thank you very much. Baik, teruskan share, teruskan menonton. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan sedikit
apa yang ialah biasa kita sebut, biasa kita, mungkin benda ni yang saya nak share ni mungkin kita tak perasan, mungkin juga terlepas pandang, mungkin juga kita tak ambil, apa orang kata, tak ambil pot, tak ambil peduli. Mungkin saya letak perkataan mungkin, itu andaian saja. So malam ni kita nak share sikit tentang kelebihan ataupun fadilat 10 awal Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini saya share secara, orang kata secara umum lah, secara mana yang kita sempat kongsi kejap lagi, kita kongsilah. Dia macam tu. Baik, kalau ikut takwim, ni kita cerita takwim dulu. Kalau ikut takwim yang saya tengok dalam JAKIM ni, so maknanya hari ni ialah 28 Zulkaidah. 28 Zulkaidah. Ni kalau ikut kat sinilah 28 Zulkaidah, maknanya besok 29 dan dijangka 1 Zulhijjah, kalau tak silap saya bermula pada hari Rabu bersamaan 22 Julai. Kalau salah betulkan. Kalau salah betulkan. Maknanya jangkaan yang kita tengok dalam takwim hari Rabu 22 Julai, maknanya itu 1 Zulhijjah. Hari ni 28, besok 29, lusa 1 hari bulan Zulhijjah. Macam tu. Okey, boleh setuju dah? Sekejap. Sekejap. Terima kasih Kak Sarimah daripada Kedah, Sarimah Saleh, Kak Sal Hussein Batu Gajah, Perak, Clear, Aziah Zakaria, terima kasih Abang Hang Kasyaf, Abang Pendi, daripada Taman Kosas, Kak Jamalia Faizul, terima kasih Faizul, Kak Jamalia Jaafar, Hujan Lebat Kulim, Alhamdulillah, Kak Norizan Ghazali, Kajang Clear, salam Kak Cik Abang Abang Nafiah kita insya-Allah, Kak Sabaria, Kak Salamiah, betul hari Rabu, terima kasih banyak. Jamilah Hasan, thank you Cik Milah kita insya-Allah. Baik, okey. So malam ni kita nak share sikit. Sambil tu tuan-tuan ibu-ibu share lah. Kan? Takkan saya je sharekan kuliah-kuliah kita malam ni insya-Allah. Baik, kita nak sebut kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, kalau kita buka dalam Quran, ada satu surah namanya surah Al-Fajri, surah waktu fajar, surah Al-Fajri, yang bermula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalil ashri, wal fajri, demi waktu fajar, walayalil ashri, dan demi malam yang 10. Ayat awal surah Al-Fajar atau Al-Fajri, wal fajri walayalil ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kebanyakan ulama-ulama tafsir menafsirkan yang dikatakan malam yang 10 itu ialah 10 hari pertama ataupun 10 malam yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Bermaksud 10 malam pertama ni bila bermulanya? Kalau ikut takwim kita tadi, 1 Zulhijjah tu hari Rabu tak? Hari Rabu. 1 Zulhijjah lusa.
So malam pertamanya ialah malam besok lah. Maghrib malam besok. Maknanya maghrib malam besok dah masuk malam pertama Zulhijjah. Malam pertama 1 Zulhijjah. Baik, benda ni tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat yang saya kasih sekalian, kena dengar baik-baik, kena fahamkan elok-elok, takut nanti tersilap faham. Takut tersilap faham. So kena fahamkan baik-baik. Okey. So apa saya nak sebut tadi? Allah sumpah dan malam yang 10. Kebanyakan ulama tafsir antaranya menyebut malam 10 tu malam pertama 10 hari yang pertama Zulhijjah. Okey. Ada tak hadis? Ni kita cerita dalil pula. Ada tak hadis yang Nabi menceritakan tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah ini? Jawapannya ada. Iaitu hadis yang berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amala fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hazihi qalu walal jihadu qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bi syai'in. Hadis ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian ialah hadis sahih. Ya, ini bukan hadis dhaif ke hadis mungkar ke hadis palsu ke apa, bukan. Ini hadis riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari, hadis nombor 969. Hadis sahih nombor 969 dalam kitab Imam Al-Bukhari. Baik, apa maksud hadis ini? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih afdal daripada amalan pada 10 hari ini. Nabi kata tak ada mana-mana amalan yang boleh menandingi kelebihan beramal pada 10 hari ini. 10 hari ini maksudnya 10 yang pertama Zulhijjah. Maknanya 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, sampailah 10 hari bulan Zulhijjah. Itu maksud hadis ini. Maknanya bahasa mudah dari ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, amalan hari ni kita buat okey semua, tapi bila masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, amalan tu dia akan menewaskan kelebihan amalan beramal pada bulan-bulan yang lain. Dia menang. 10 Zulhijjah ni sangat power lah. Bulan lain tak boleh cincang dia, tak boleh potong dia lah. Dia memang power. Macam tu. Lalu sahabat tanya, tidakkah juga jihad? Sahabat kata, kalau kami berjihad, takkan tak boleh potong 10 hari punya amalan ni? Adakah 10 hari ni hebat sampai jihad ni boleh kalah? Itu sahabat punya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah pada pemikiran sahabat, kerja jihad berperang di jalan Allah ni paling besar lah dah. Itu kerja jihad yang paling hebat, amalan yang paling besar lah, yang Allah paling suka. Lalu mereka tanya Nabi, adakah juga jihad? Tidak juga jihad. Lalu baginda jawab, jihad pun kalah. Jihad pun kalah, kecuali Nabi letak satu dipanggil istisna. Istisna maknanya Nabi letak excuse, pengecualian. Basicnya Nabi kata jihad pun tak boleh punya, tak boleh potong 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali Nabi kata orang yang berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dia pergi keluar berjihad, berperang dan dia tidak kembali lagi. Maksudnya dia keluar pergi perang, lepas tu dia mati syahid, yang tu dia menang. Yang tu dia berjaya mengatasi
10 amalan, dia mengatasi amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Maknanya kalau dia pergi perang dan dia mati, dia panggil mati syahid, yang tu dia mengatasi 10 hari pertama Zulhijjah punya amalan. Tapi kalau dia pergi berjihad, kemudian dia balik, dia menang perang tu dan dia balik dia hidup, itu pun tak boleh challenge 10 hari pertama Zulhijjah. Macam tu. Okey, respon sikit. So far okey tak? Saya jelas pula. Saya huraikan malam ni nampak macam boleh faham kot no. Sebab saya cuba sedaya upaya step by step. Saya huraikan tu step by step supaya kita faham. Mudah-mudahan faham lah kot no. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, terima kasih Kak Romiah Rahman, Kak Sabaria, Zaliha Adnan, Kak Fauziah. Sebab nama lelaki tapi gambarnya perempuan, jadi terconfuse kejap. Sarimah Soleh, hari Rabu confirm lah insya-Allah. Zila Sharif, tengah dengar ni Ustaz. Kak Nurizan, cik abangnya tengah dengar. Salma Adnan, susah nak dapat lain Ustaz, puas duk cari. Alhamdulillah malam ni dapat. Saya akan huraikan kenapa susah nak cari tu. Buat tenang dulu, nanti kita cerita di hujung kuliah. Nur Bidadari, terima kasih. Masrudin Sakroni daripada Taiping, Raja Fauziah daripada Singapura, terima kasih banyak. Ustazah Taibiah Sonawi, Alwani Kasim, terima kasih. Orang kuat Al-Haddad ni. Kak Ramlah Sulong, Kuantan. Kuantan, saya bawa balik Kuantan. Kan, orang Kuantan. Raja Rahmah, Raja Idris, sedap nama, daripada Singapura juga. Terima kasih. Share with love. Terima kasih banyak. Rosnani Manan, terima kasih. Kak Jamalia Sanusi, Ceras. Abang Zainal Osman, Singapura, terima kasih banyak. Kak Shima Ghaffar, Singapura. Kak Saliza Agus, terima kasih. Ucu Anis, UTS, amalan bulan Zulhijjah menewaskan bulan lain. Nampak? Itu kefahaman yang kita kena faham. Sidik Bota Junior, terima kasih. Sri Manjung, Allahu Akbar. Kak Mariah Chan, faham. Okey, maknanya faham lah tu tak? InsyaAllah, mudah-mudahan. Hakak Hairuniza kita, Asia Yusof, Bama Yusof, Sri Gombak. Buat bertenang. Malam ni baru ada live. Yang sehari 2, 3, 4 hari cari memang tak jumpa pasal tak ada live. Buat bertenang semua insya-Allah. Kak Aziz Ahmad, terima kasih. Abang Yaziz Tokai, Muhammad Sazwan, Ustaz Adi Tolha pun ada. Terima kasih Ustaz. Kak Salamiah Abdul Ghani, Kak Mariah Chan, Tijah Ali, terima kasih Ustaz, sama-sama. Okey, sambung balik. Saja nak tengok faham tak faham tadi tu kan. Okey, so makna ringkasan mudah dia menjelang malam besok, yakni malam pertama Zulhijjah bermula malam besok. Ini bahasa mudah lah kita nak cakap, pulun habis-habisan. Pulun habis-habisan nak. Apa yang nak dipulunnya Ustaz? Nanti kita cerita apa benda nak kena buat. So amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah ni amalan yang paling hebat, yang tak boleh diatasi oleh mana-mana amalan kecuali orang yang pergi berperang atau berjihad dan dia mati syahid. Itu je dia boleh menang mengatasi kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau dia berjihad, tiba-tiba boleh hidup balik ke rumah balik, dia pun tak boleh lawan 10 hari pertama Zulhijjah. Alright. Okey, itu satu. Sebelum saya nak cerita amalan secara ringkas-ringkas lah kan, ringkas-ringkas amalan yang simple-simple yang kita boleh buat, saya nak peringatkan juga kepada semua yang masuk ibadah korban pada tahun ini. Semua yang masuk maksudnya ialah yang ada nama, yang menjadi penama-penama korban.
Macam tuan-tuan masuk bayar berapa, 700 800 untuk satu bahagian lembu umpamanya, kan. Ada nama kita, nama siapa nak letak ni, Kak Mariah Chan Singapore contoh, pinjam nama Kak Mariah contoh, itu yang terlintas tu. Kak Mariah Chan contoh, atau Kak Salamiah Ahmad, ataupun Ucuanis ke siapa je lah, kan. Nak sebut sesuatu kan tak sebut kan kecil hati pula, kan. Semua jadi kita tu makna penama. Tahun ni kita ada niat nak masuk korban dan dah bayar dah duit korbannya. So kena ingat, mulai malam besok, maghrib malam besok, disunatkan untuk kita tidak mengerat. Kita yang masuk ibadah korban ni disunatkan supaya tidak mengerat kuku atau rambut atau misai kalau lelaki, atau janggut, atau apa-apa bulu lah yang ada di tubuh badan kita. Jangan dikerat pada 1 Zulhijjah sampailah binatang kita tu selesai disembelih. Itu boleh faham, kan? Hukum menahan diri jangan kerat-kerat atau gunting itu bermula 1 Zulhijjah, yakni malam besok, sampailah hari binatang kita disembelih. Mana dah sembelih je binatang yang kita korban tu, barulah kita boleh kerat semua-semua tadi. Maknanya sunat menahan, jangan dikerat dalam tempoh lebih kurang 10, 11, 12, 13 hari itu, bergantung pada bila ternakan kita itu disembelih. Kalau dia sembelih lepas raya haji, lepas sembahyang raya, untunglah, maknanya awal lah boleh keratnya. Kalau dia sembelih hari 13 bulan, pada dengan muka dah bukan pada muka, maknanya besar pahala kita, macam tu tak, besarlah pahala lama menahan tu, macam tu. Jadi ingat baik-baik, hukumnya sunat menahan, jangan dikerat. Apa yang tak boleh kerat? Kuku siapa ustaz? Kuku kamu lah, bukan kuku lembu tu. Ada pula yang tanya, yang tak boleh kerat ni kuku saya ke kuku lembu ustaz? Sudah, kan aku panggil lembu kan marah pula. Kuku kita, kuku orang yang masuk ibadah korban. So mulai malam besok jangan kerat dah, biar dia sampailah berapa hari bulan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, bergantung pada bila binatang kita disembelih. Kalau tak tahu ustaz bila disembelihnya, sebab buat kat luar negara ke tak diinfo ke macam mana, tahan je lah sampai 13 hari bulan tu, lama sikit lah. Kalau dapat info itu terbaik lah, tapi kalau tak tahu info, kita hold je lah sampai hari akhir lah, 13 hari bulan tu baru kita kerat lah. So bahasa mudah dia, besok sempat lagi nak kerat, itu ceritanya. Tak, jangan kelang kabut sangat. Besok dan lagi nak kerat sebelum maghrib. Besok lepas subuh kerat lah, kerat ke gunting ikut mana lah, pandai-pandai kita lah, tak. Itu masa tu masih ada. So kalau kita kerat juga macam mana ustaz? Dalam tempoh yang menunggu 10 hari tadi tu, 1 Zulhijjah sampai binatang kita disembelih tu, di celah-celah tu 5 hari bulan ke kita kerat, kita gunting rambut ke, kita kerat kuku. Ulama kata hukumnya makruh, taklah sampai haram, tak. Sunat tahan, kalau kerat makruh, tak ada apalah kan, cuma makruh saja. Tapi kalau boleh tahan, dapat pahala sunat. Apa hikmah menahan-nahan tu? Dia ikut asal hikmah tu, kita nak merasai kepayahan orang yang buat kerja haji, yang bila pakai ihram, antara benda yang dia pakai ihram dan dia dah berniat ihram haji atau umrah, dia ada kena 13 pantang larang. 13 pantang larang ihram haji dan umrah. Antaranya tak boleh kerat kuku, rambut, bulu, apa semua tu lah. So kita pun tahan benda tu. Cuma jangan pakai ihram lah. Dia kena sebut ni satgi dia buat loro bendul satgi. Hari apa? Hari Rabu pagi sebelum subuh kat masjid pakai ihram. Kain putih dia balutnya, pakai ihram. Orang kampung semua tengok pasal apa bang haji ni. Ini dia kata ambil aura jamaah haji. Cerah masa depan.
tak usahlah buat kerja-kerja macam tu tak. Sebab tu saya kena perjelaskan step by step, satu persatu, supaya tuan-tuan, ibu-ibu faham betul-betul. Nampak? Okey kan? Sekejap nah, kita tengok komen Ustaz. Itu ceritanya. Terima kasih Cik Su Idah Midah daripada Singapura. Ramai betul Singapura ini. Kak Sarimah Soleh, terima kasih. Nur Aziah Awang, Ani Husna, Kak Ina, terima kasih Kak Ina. Zi Azmi, Puan Wan Zaharah dari Seri Gombak, line clear. Terima kasih orang Seri Gombak. Haslina Abdullah, Mas Rifah Nur. Siapa lagi? Kak Mumtaz, thank you for reminder Ustaz. Alhamdulillah. Zainuddin Abdul Ghani, Danif Muhammad, Kak Saliza, hukumnya sunat menahan. Ya, bahasa mudahnya kerat sebelum malam esok sebelum malam pertama. Danif buat tenang, itu tak ada masalah tu. Setakat suka semifinal tu kita telan ajalah. Buat bertenang dulu. Kak Shima daripada Singapura, terima kasih share. Raja Haniza, Raja Idris, Kak Zah. Hari apa elok puasa? Ni nak cerita ni. Nanti Sat. Buat tenang. Zainuddin Abdul Ghani, Parit Bunta, hujan. Kak Maria, terima kasih atas penjelasan yang mudah. Alhamdulillah. Terima kasih juga Fauzi Fauzia, Nur Azizah, Ustazah Taibah. Okey, Zulina Draman, terima kasih. Abang Isak Samad kita, terima kasih bang. Rohizah Izzah juga, terima kasih banyak. Okey, so yang tu clear nah. Yang saya dah cerita tadi kelebihan 10 pertama, dan saya dah cerita hukum orang yang masuk korban. So saya tak masuk Ustaz, tak masuk tak ada apa-apa. Kan, tak masuk tak adalah kena mengena kerat kuku apa semua tadi tu kan, macam biasa je lah, tak ada apa-apalah nak kena kerat tak keratnya, sebab kita tak masuk ibadah korban. Benda ni sunat bagi orang yang masuk ibadah korban sahaja. Okey, so apa kita nak buat pada 10 hari pertama ni? 10 hari pertama ni apa kita nak buat? Yang pertama, kata ulama, ini kita ambil orang kata umum gitulah. Yang pertama, berpuasa. Berpuasa. Baik. Ada juga pandangan sunat kita puasa atau digalakkan kita puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, straight, non-stop. Ada pandangan yang membenarkan, menggalakkan begitu. Kita buat straight 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau mampu, bismillah. Saya awal-awal dah mengaku Ustaz, tak pernah mampu sangat kan, duk teringat tarik apa semua ni, berasa macam Isnin Khamis boleh Ustaz? Isnin Khamis boleh? Dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat hari Khamis ni 1, Isnin depan 1, lepas tu Khamis depan 1. Tak silap saya itu je lah. Ataupun menyampai ke Isnin satu lagi tu pula. Itu kena check balik kalender tu. Maknanya katalah dia ambil Isnin Khamis, dapatlah 3-4 hari dah, Isnin Khamis. Jadi ya. Ataupun memang tak mampu Ustaz, sangat-sangat kan. Jadi saya nak puasa 9 Zulhijjah saja. Dia panggil puasa hari Arafah atau hari wukuf, atau niat puasa 9 Zulhijjah, boleh, tak ada masalah. Nak niat puasa wukuf pun boleh, nak niat puasa Arafah pun boleh. Saja aku puasa 9 Zulhijjah pun boleh, saja aku puasa hari Arafah pun boleh, saja aku puasa hari wukuf pun boleh. 9 Zulhijjah tu saya hari lain tak mampu Ustaz. 1 sampai 8 memang terkedarah kuat, jenis hantu raya ni Ustaz. Saya nak ambil 9 saja. Bismillah, jalan, jangan cakap banyak, on. 9 hari bulan Zulhijjah. 9 maknanya hari apa tu?
Hari Khamis minggu depan kot, kita tak silap. 1 bulan hari Rabu. Rabu ke depan lagi 8. Khamis 9. Oh, comel tu. Dapat 2 pahala. 1 pahala 9 Zulhijjah, 1 pahala hari Khamis. 2 pahala tu. Satu lagi pahala 10 awal Zulhijjah. 3 pahala bang. Jangan main-main. Baiknya Allah ni kan, dia bagi pahala menimbun tu. So boleh dapat tak puasa tu kan? Senang aja. Kalau boleh straight 1 sampai 9 Zulhijjah, straight ni, straight puasa Rabu, start pada Rabu kan, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Raya 10 lah, hari Jumaat. Raya haji 10 hari bulan kan, 10 Zulhijjah, hari Jumaat. Tak silap saya Jumaat tu 31 Julai kot. Jadi straight sampai 9, 10 tak boleh puasa kan, 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. So itu hari yang diharamkan berpuasa kan. So sampai 9 straight, cantik. Saya tak mampu Ustaz, tak apa, ambil Isnin Khamis je, ataupun ambil Isnin je, ataupun ambil Khamis je. Takat mana boleh. Tak mampu kat Ustaz, ambil 9. Tak mampu kat Ustaz, kau makan je lah lemang dengan ketupat tu. Kau telan je lah daging korban tu kan, tak payahlah puasa. Apa kelebihan puasa Arafah ni Ustaz? Apa kelebihan puasa Arafah? Kelebihan dia ialah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yakni pada 9 Zulhijjah, ia menjadi penghapus dosa setahun sebelum dan setahun selepasnya. Kalau dosa puasa Arafah 9 Zulhijjah, siapa yang puasa hari itu, Nabi kata Allah ampunkan dosa dia setahun yang lepas dan setahun ke depan. Ampunkan dosa dia setahun yang lepas dan setahun yang ke depan. Setahun yang ke depan tu, ada juga ulama menafsirkan, maksudnya Allah memelihara kita daripada buat dosa. Allah jaga kita daripada terjebak khususnya dengan dosa-dosa yang besar lah. Jadi kelebihan orang yang puasa 9 Zulhijjah atau dipanggil puasa Arafah, hari wukuf, ialah Allah hapuskan dosa setahun yang lalu, yang lepas 2019 punya, dan Allah ampunkan dosa setahun ke depan 2021. Maksudnya itu contoh nak bagi faham setahun ke depan ke belakang. Maksudnya terutama yang ke depan ni, kata ulama, Allah pelihara kita jangan mudah terjebak dengan dosa. Boleh faham? Okey. Dan saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kak Masifah, Kuala Kansa, Ruby Yusof, Lan Miza, Ustaz tak jawab soalan. Kalau kita yang tak buat korban pun tak boleh kerak-kerak je Ustaz? Tak, kalau kita tak masuk korban, tak ada apa-apalah. Sunat menahan jangan kerak tu untuk orang yang terlibat dengan ibadah korban sahaja. Sunat orang yang masuk korban, dia jangan kerak kuku, rambut, apa semua tadi tu sepanjang tempoh 1 sampai binatangnya disembelih. Sunat tu kepada siapa? Orang yang masuk korban. Katalah tahun ni tak masuk korban, tak ada apa-apalah. Maknanya kalau kita nak kerak kuku 5 bulan pun tak ada apa, okey je, 5 Zulhijjah kan. Sebab kita tak terlibat dengan hadis tu. Hadis tu memberi fokus orang yang terlibat dengan korban saja. Boleh faham tu. Kak Shima, terima kasih Ustaz, perangai mudah, alhamdulillah. Thank you Darul Naim. Kak Salmiah Abdul Ghani, dah start dah hari ni. Bagus tu. Dah start puasa hari ni. Cik Su, terima kasih Kak Masrifah Nur atas catatan itu. Cantik catatannya tu. Salwan Ismail, terima kasih. Rosnani Manan,
Rabu 30 hari bulan sama dengan 9 Zulhijjah. Rabu ke Khamis? 9 tu. Cek balik tu. Kalau nak campur niat qada dan sunat pada 9 Zulhijjah pun tak apa kan Ustaz? Boleh, tapi kalau nak campur niat tu boleh, tapi ulama kata afdalnya kita asing lah. Sebab gini, kalau 9 Zulhijjah tu pada saya lah, ini pandangan peribadi saya, cantiknya kita niat puasa Arafah. Qada tu kita ambil hari lain lah, sebab itu hari yang special. Kan, hari yang sangat special. Kalau apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, ini cerita orang buat haji lah. Nabi kata pada hari wukuf syaitan menjadi kurus kering. Pada hari wukuf Nabi kata setan jadi kurus kering. Setan jadi kurus kering. Sebab apa? Hari itu ialah hari yang Allah mengampunkan dosa seluruh jamaah haji. Ada satu riwayat, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, mungkin kita jangan dengar cerita ni, tapi saya akan cerita malam ni. Tak silap saya, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika hari wukuf tu, maknanya dah habis wukuf, jamaah akan bergerak menuju ke Muzdalifah untuk kutip batu kan. So dalam perjalanan daripada Arafah pergi Muzdalifah tu, nak cari batu tu lah, anak-anak batu untuk dibuat melontar tu, tiba-tiba Sayyidina Umar nampak satu orang lelaki duduk atas kuda. Kuda tu jalan slow lah, dan lelaki yang berada di atas kuda tu, Sayyidina Umar tengok teruk sangat, kurus kering macam nak mati tu, teruk sangat-sangat. Itu ayat yang saya boleh guna lah, teruk sangat. Dia nampak lelaki atas kuda tu. Lalu Sayyidina Umar tegur, man anta? Sayyidina Umar kata, kau ni siapa? Dia tak jawab, jalan pacu kudanya. Lepas tu Sayyidina Umar kejar lagi, tanya, kamu ni siapa ni, teruk sangat macam nak mati dah ni, kata Sayyidina Umar kan. Dia tak jawab. Kali ketiga Umar tanya, baru dia jawab. Dia kata, akulah setan, iblis dan syaitan lah. Maknanya apa sahabat sekalian? Benarlah apa yang Nabi sabdakan itu. Bila Nabi kata syaitan jadi kurus kering pada hari wukuf, digambarkan di zaman Sayyidina Umar, Allah takdirkan Sayyidina Umar jumpa setan yang kurus kering tu, sebab dia mengaku dia setan. Benarlah hadis Nabi tu tak? Hadis Nabi betul. Nabi tak pernah bohong. Kita je yang putar belik kuat ni. Rasulullah tak pernah bohong kan. Sentiasa bercakap betul. Jadi maknanya benarlah apa yang Nabi sebut. Sayyidina Umar pernah jumpa setan kurus kering pada hari wukuf. Tapi hati-hati sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kan kita nampak kawan kita kurus kering pula, jangan dipanggil dia setan pula, mengamuk dia kan. Dia orang. Tak. Dia kurus kering tu biar kat dia lah. Mungkin dia tak cukup makan ke, memang pattern badan dia macam tu ke kan. Makan banyak pun sekeping plywood aja, nak buat macam mana? Jangan dipanggil setan pula, mengamuk kawan tu kan. Lah, ini cerita zaman Rasulullah. Boleh dapat nah? Cantik. Sambung sikit lagi. So maknanya Kak Asma Zuraida tadi, kita tak payah sekali niat lah. Kita maknanya tak payah gabung niat. Kita fokuskan hari Arafah tu saja. Yang 1 sampai 8 tu ataupun Isnin Khamis tu kita niat lah qada kan. Tu cantik lah. Cik Hatiah, terima kasih. Kak Maria Muhammad, Bukit Besar, terima kasih. Kak Zaki Osman, terima kasih banyak atas catatan itu. Raja Haniza, Raja Idris, amin. Nolia Abdul Ghaffar, Ghazali Arsyad, saya ada dengar juga Allah ampun 2 tahun sebelum dan 2 tahun selepas. Wallahu alam.
2 tahun sebelum, 2 tahun selepas ni saya tak berani nak kata ada dalil atau tidak. Tapi yang saya jumpa dalam dalam kitab, dalam rujukan, setahun sebelum, setahun selepas. Wallahu a'lam. Kalau ada, saya tak pasti yang tu. Kak Sabariah, Khamis 9 Zulhijjah. Betul. Terima kasih Kak Masifah catatan. Siti Marbingah daripada Singapura, Waalaikumsalam. Kak Saliza, terima kasih. Nur Azlina Abdullah, Kak Zaliha Adnan. Saya bagi dalil lagi tu. Hadis Muslim nombor 1977. Roziha Izzah. InsyaAllah mula puasa hari Rabu. InsyaAllah, amin. 22 bulan 7, 1 Zulhijjah. Cantik betul tajuk malam ni tak? Saya pun sebenarnya, itulah, saya sepatutnya malam ni kuliah di masjid Masjid Kampung Seri Aman Puchong. Kan? Saya pun sebenarnya tak pasti pula masjid tu dah start kuliah ke belum. Saya menunggu-nunggu juga daripada AJK apa semua. Tengok-tengok AJK pun terlupa beritahu 7.45 baru dia hantarnya. Allah Ustaz, minta maaf terlupa nak beritahu kuliah sebenarnya dah start. Saya kata cantik lah. Saya dah kat rumah masa tu 7.45 lepas main maghrib. Jadi saya kata tak apa, tak ada rezeki nak jumpa di masjid malam ni, dia pun terlupa kan. Saya pun menunggulah. Jadi saya kata tak apa, Ustaz akan buat live je malam ni kan. Itu rezeki tuan-tuan. Live daripada rumah aja, insya-Allah. Terima kasih Marsidah Amir Ghulam, Mempaga. Ni kawasan Durian ni. Mempaga Pahang. Marhaini binti Muhammad, terima kasih banyak. Rosnani Manan. Kita yang masuk ibadah korban untuk anak, maknanya anak dan kita tak boleh kerak kuku ke? Dia penama. Kalau kita masuk, kita. Kalau anak sekali masuk, dengan anak sekali kan. Siapa yang terlibat dengan ibadah korban, dia yang terlibat dengan hukum kerak kuku, rambut apa semua tadi tu. Kalau kita masuk share dengan anak sekali dia gitu tak. Hukum tu melibatkan mereka yang masuk. Okey Puan Rosnani, harap fahamlah tu. Kalau kita share dengan anak ke ataupun masuk sekali dengan anak, dua nama ke apa, dua-dua lah. Kalau kita seorang seekor, kita seorang je lah. Dia gitu. Nolia Abdul Ghaffar, pada hari wukuf Nabi kata syaitan jadi kuru kering. Betul. Puan Wan Zahra, terima kasih. Raja Rahmah, Raja Idris, Abang Nan pun ada, Abang Zenan Saidin, terima kasih Abang Nan. Tak dah nak balik Langkawi gini. Puan Mak Zain, terima kasih banyak. 4 hari juga, 4-5 hari tak dengar tazkirah Ustaz. Betul. Sekejap lagi saya akan huraikan sedikit permasalahan kuliah tu. Buat tenang, sekejap je, nak habis dah ni. Nak habis terus 8.48 dah. Kak Mariah Chan, terima kasih. Faizal Abdul Rahman, Hafsah Yusuf. Ibadah korban Wan Makzin, ibadah korban niat atas nama ibu bapa yang sudah meninggal. Yang ini kalau kita, sebab itu ulama kata korban ni asasnya hanya untuk orang yang masih hidup. Korban hanya boleh dibuat atas penama yang masih hidup, kecuali boleh, kata ulama, kita buat untuk orang yang sudah mati dengan syarat dia berpesan atau berwasiat untuk buat korban dan dia tak sempat buat sebab meninggal. Dengan syarat dia ada pesan atau dia ada wasiat. Lebih kuranglah pesan, wasiat ke apa benda kan. Macam dia kata ginilah, itulah ayah bercadang tahun ni 2020 ni, ayah ingat ayah nak masuk satu nama lah. Dia ada niat tu, dia ada niat. Kita dengar dia ada niat. Takdir Allah 4-5 hari ataupun awal bulan itu hari meninggal lah, tak dan buat korban. Kita dengar ni, maka sunat kita buatkan. Itu boleh.
Tapi ulama kata kalau saja-saja buat, dia tak ada pesan, tak ada apa, yang tu ulama kata tak boleh. Bukan saya kata, ulama fiqah yang sebut. Kalau dia sebelum meninggal ada wasiat, maknanya kalau abah mati tolong buatkan akik korban untuk abah, contoh. Atau dia pesan, abah cadang rasa macam tahun ni atau tahun depan nak buat korban lah, tak kedainya mati pula kan, tak sempat, itu boleh. Tapi kalau dia diam atau mati aja, tak ada apa-apa pesanan, itu tak boleh. Okey cantik. Cantik. Wan Suhaimi, Wan Omar, Jeretih, terima kasih. Nolia Abdul Ghaffar, terima kasih. Kak Syam, lewat masuk Mas Ayu, 9 Zulhijjah hari Khamis, terima kasih. Catatan. Orang yang tak dapat pergi haji tahun ni wajib ke kena buat korban? Tak ada, tak wajib. Korban yang wajib namanya korban nazar saja. Jemaah haji pun, kalau dia pergi haji pun, dia sunat saja buat ibadah korban. Kan? Korban ni basicnya sunat, dia bukan wajib. Yang wajib ialah korban nazar. Contoh dia kata, kalau aku dapat kahwin dengan sepolan bin sepolan, aku bernazar untuk korban seekor kambing. Itu dia wajib buat. Kan? Itu dia wajib buat. Kalau haji ke apa, itu sunat saja. Korban ni tak kira pergi haji tak pergi haji, sunat. Macam tu. Rozihan Jihan, Puncak Jalil clear, terima kasih banyak. Rosnani Manan, alhamdulillah. Ustaz boleh ke buat korban 2 tempat? Boleh? Boleh. Tahun ni kita buat korban di tempat kita satu, lepas tu buat di Kemboja satu, serentak tahun ni. Boleh 5 tempat pun boleh. Kalau mampu lagi banyak lagi cantik. Tapi ingat, hukum asas korban ialah sunat muakkad atas tiap-tiap individu yang mampu. Kalau mampulah setiap tahun. Ingat tu, korban sunat muakkad setiap tahun, every year, bukan sekali semua hidup. Ibadah korban sunat tiap-tiap tahun kalau mampu. Tahun ni mampu, ataupun tahun ni tak mampu lah sebab PKP, duit pun tak apa ada kan, tak apa, tahun ni kita rehat. Tahun depan rezeki dah cantik balik, buat. Tahun 2022 pula okey, buat lagi. Tiap-tiap tahun buat, itu terbaik. Sunat dia begitu, bukan sunat dia sekali semua hidup dan banyak tempat. Okey, tak ada masalah. Kan, afdal kata ulama tempat kita sendiri lah. Kalau kita nak buat kat luar ke, cari tempat yang orangnya susah, Syria ke Palestin ke Kemboja ke mana-mana, tak kisahlah. Kan, insya-Allah kita buat. Dia kalau ada anak yang dah balik dan bekerja, ketua rumah buatkan korban. Akadnya hanya satu orang saja yang lafaz ke, atau anak-anak pun mesti sebut akadnya, Ustaz? Dia tengok, ulama kata dia tengok dia punya penama tu lah. Kalau macam dia ialah yang terbaik tu, berakad tu lah kan, yang terbaik itu. So kalau kita niat, katalah seekor lembu, kita ambil satu keluarga 7 orang. 7 orang tu lah kena akadnya. Itu yang terbaik lah kan. Dia kata ulama, dia tak memadai dengan ketua keluarga saja. So kalau cantik 7 nama, 7 orang. Kalau boleh juga macam seekor kambing atau seekor lembu untuk satu family, boleh juga, sebab ada dalil yang Rasulullah buat benda tu, satu kambing untuk satu keluarga. Itu mungkin memadai dengan ketua keluarga je lah kan, dia punya lafaz niatnya dan akad dan sebagainya. Tak apa, yang penting niat kita tu, kan, niat kita dan akad yang kita deal dengan orang yang menguruskan korban tu lah. Itu kena rojok kepada pihak-pihak yang terlibat lah. Macam mana akadnya, kalau wakil ke apa, itu ada dalam laman web pun ada macam-macam lah. Itu boleh semak balik. Alhamdulillah, terima kasih hakak kita. Hakak kita Abah Heri, terima kasih Abah Heri daripada
Medan, Indonesia. Cik Atia Syafi'i, terima kasih banyak. Okey, saya baru cerita puasa tadi kan. Okey, ibadah lain tu tuan-tuan tambah sendiri lah. Ibadah lain yang kita digalakkan buat 10 hari pertama Zulhijjah ni, selain puasa tadi macam biasalah, baca Quran kan, sembahyang sunat, banyakkan sedekah jariah, kemudian apa lagi, zikir, wirid, selawat Nabi. 10 hari pertama ni kita pulun kau-kau punya. Ada pulun cantik-cantik punya, insya-Allah. Boleh kan? Kita pulun elok-elok, pakat-pakat lah masing-masing lah, sama-sama buat, insya-Allah. Okey, settle malam ni. Boleh kot no? Kalau ada tercicir ke apa, nanti kita sambung-sambung lagi lah. Cuma saya membuka ruang minda kita malam ni biar kita faham rupa-rupanya 10 hari pertama Zulhijjah ni sangat banyak kelebihan. Maknanya pulun, tak payah cerita banyak, pulun saja, itu je bahasa mudah dia, kita pulun. Alright, so saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, macam biasa, tuan-tuan nak infak, nak sedekah, boleh masuk dalam akaun audio kuliah yang tertera di bawah. Yang kedua, kita masih lagi buka untuk, sebab ada yang tanya saya, 2-3 orang tanya baru ni, untuk wakaf kitab yang saya buat sepanjang Ramadan itu hari. Kita on lagi, tak ada masalah, kitab pun masih ada, banyak lagi. Siapa yang nak berwakaf kitab, cantik kan ni, kan, tempoh kita 10 hari ni memang cantik, nak wakaf apa semua, kelebihan tu kita dah baca tadi kan. Siapa nak wakaf boleh PM saya 019-243-7476, 019-243-7476. Itu nombor telefon saya, Ustaz Rahim Nasir. Harganya RM50 satu kitab. RM50 tu boleh tulis 10 nama waris lah, nama yang hidup atau nama yang meninggal dunia, boleh tulis. Dan kitab tu kita akan urus, kita akan wakafkan semula. Tuan-tuan wakafkan pada kami duit, kami akan catatkan nama-nama waris di belakang kitab, kita tulis, nanti kita send gambar lah. Dan kitab tu kami kumpul dan kami akan wakafkan semula ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Boleh faham? Oh, cik, boleh, macam cikgu besar pula kan, boleh faham, boleh cikgu katanya. Okey, the last sekali, masalah yang menimbulkan huru-hara dalam negara ni ialah bila tuan-tuan cari live saya tak jumpa. Jadi malam ni saya nak isytiharkan berita yang sangat menggerunkan sedikit bagi tuan-tuan, ialah macam ni. Sebenarnya saya ni agak kesibukan. Siang sebenarnya saya ada kerja yang saya kena buat kan, saya ada kerja lah, saya boleh beritahu buat masa ni saya ada kerja. Kadang kena pergi office, adalah kerja sikit, kadang balik pun dah lewat, letih, so kadang terpaksa batalkan kuliah. Dan saya sebenarnya segan, sebenarnya saya nak tulis minta maaf malam ni kuliah live terpaksa dibatal. Sebenarnya saya segan tau. Yalah, saya segan tu sebab orang mengharap kan, tapi kadang-kadang orang tak tahu kita punya masalah, tak dia beritahu pula. Sekarang orang mencari-cari, macam tadi itulah, ramai yang mencari-cari tak jumpa kan, sebab tak ada. Bila saya beritahu asyik kerap, asyik batal-batal, kau orang kata apa ustaz ni, kau nak kuliah kan, kau tak nak kuliah. Dia macam-macam boleh timbul kat situ kan, spekulasi tu macam-macam. Jadi saya mengambil satu keputusan mulai malam ini. Saya mungkinlah, saya harap tuan-tuan boleh faham lah ya, tuan-tuan boleh terima, tuan-tuan boleh faham dengan berlapang dada. Maknanya bahasa mudah gini lah, saya tak reti nak kona-kona berbunga-bunga ni. Bahasa mudah dia, pukul 8 tu tuan-tuan cari je lah dekat audio kuliah. Kalau ada, kalau tak ada, maknanya saya tak ada kuliah malam tu. Itu je, senang. Dan saya mungkin takkan wawarkan lah. Kalau tak ada, macam saya kata minta maaf malam ni tak ada, saya tak nak nanti asyik kerap sangat saya cakap benda tu jadi
persepsi yang negatif lah pada saya lah, pandangan saya kan. Baik saya diam itu lebih selamat kan. Saya diam aja. Ada, tak ada. Dia macam tu. So maknanya mulai malam besok, kalau ada lah. Tapi saya rasa malam besok macam tak ada. Ni nasib lah, ni saya beritahu je lah. Kebetulan tuan-tuan ibu-ibu dah ada kan. Mungkin malam besok tak ada. Sepatutnya malam besok saya ada di Surau Ubudiyah Taman Seri Gombak. Tapi mungkin saya ada kerja luar besok, saya kena pergi luar daerah, bermalam di sana. Jadi saya rasa mungkin tak ada kuliah lah malam besok. Jadi saya carilah. Tapi kod lah saya tak jadi pula, maknanya tak jadi keluar, ada kuliah. Itu rezeki. So maknanya macam ni je. Kalau Sabtu Ahad, tuan-tuan intai-intai lah kuliah subuh, kok ada. Kalau hari biasa, tiap-tiap malam intailah pukul 8 tu, lepas maghrib tak? Kalau ada special saya akan beritahu. Kalau tak ada beritahu ke, maknanya itu nasib lah. Kalau ada, tak ada lah ya. Saya minta maaf. Sebab saya tak nak, macam tadilah kan, saya tak nak asyik tak ada, malam besok tak ada, asyik tak ada je. Bila pula ustaz ni ada kan, saya buat benar Pak Raya. Jadi itu sebenarnya masalah dia. Saya pun ada kerja yang saya sedang selesaikan, jadi agak kesibukan sedikit. Jadi harap tuan-tuan ibu-ibu faham. Kadang-kadang bukan apa, kadang terlampau penat. So bila penat ni sebenarnya idea nak kuliah tu tak datang. Kadang-kadang dia blank, dia jam. Kan? Macam malam ni tiba-tiba pula naik semangat kan. Sampai pukul 9 dah tak berhenti ni. Dia lain pula sebab dah lama tak kuliah. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau faham, alhamdulillah, terima kasih banyak. So apa pun dalam Telegram insya-Allah saya akan beritahu. Kan, dalam Telegram saya akan cuba update lah insya-Allah. Jadi terima kasihlah atas sokongan tuan-tuan, ibu-ibu semua yang saya kasihi ni, ya Allah. Insya-Allah. Rasanya ada. Terima kasih Kak Zarima, tolong catat nombor telefon saya kat situ. Aisyah Rajak, saya nak tanya, puasa 1 Zulhijjah hingga 9 perlu secara terus atau boleh berselang? Ini saya dah hurai tadi, tapi tak apalah, dah tanya mungkin terlewat masuk kan. Saya ulang balik sikit. Maknanya kalau straight pun tak apa. Kalau tak mampu, ambil Isnin Khamis dan 9 Zulhijjah sekali. Tak mampu juga Isnin Khamis, ambil 9 Zulhijjah saja. Boleh. Takat mampulah, sebab kita kena ingat ini puasa sunat. Mana mampu kita on lah. Itu cerita dia, ya. Maknanya straight pun tak apa. Kalau mampu Isnin Khamis saja pun tak apa, dah sampai tempoh 9 hari bulan tu, atau ambil 9 saja, tak kisah. Yang penting adalah puasa sunat kita dalam tu kan, insya-Allah. InsyaAllah. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Kak Nolia Abdul Ghafar, Ustaz Rahim Nasir nama saya. Dia tertulis Ustaz Halim Nadir. Mungkin Halim Nasir, Halim Nasir abang lain pula nombornya Kang. Kan tertukar pula. Terima kasih Rosari, terima kasih semua, terima kasih, thank you very much. Terima kasih Zazwan, dua pupu saya, doakan yang terbaik. Rohizah Izzah, ramai yang mencari tak, minta maaf lah. Saya risau sebenarnya, bagaimana nak join Telegram Ustaz. Sekejap saya bagi link sekejap. Sekejap je saya nak masukkan link Telegram. Tu link Telegram saya dah masuk. Minta maaf saya tak boleh pin. Saya tak boleh nak pin link tu. Nombor telefon dah bagi dah tadi. Ustaz Alim Nasir, nombor telefon dia lain. Nombor telefon saya lain. Yang saya bagi 019-243-7476, itu nombor telefon saya.
Kan. Okey. Baik. So saya dah pin, saya tak pin lah, saya dah masukkan tu link apa tu, link Telegram. Boleh klik kat link tu lah. Nanti boleh join Telegram saya, ada 200 lebih dalam tu. Duduk diam je dalam tu kan, jangan bising-bising, diam je. Apa-apa info saya update dalam tu lah. Kalau dalam Telegram tu okey sikit lah, dia macam tertutup kan. Kalau Facebook tu macam open kan, ramai yang baca, saya pun risau juga. Bila batal kan orang mengata juga kan. Jadi tak apa, kita akan update hari-hari dalam, insya-Allah lah saya cuba yang terbaik lah. Jadi link tu ada kat situ, siapa nak klik je link tu, dia akan membawa anda kepada Telegram saya, grup Telegram saya. Tapi syarat anda mesti ada Telegram dulu, mesti install Telegram dulu. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa malam bila, aku pun tak tahu bila. Jadi intai-intai je lah, intai-intai dalam Telegram, update-update lah, tengok pukul 8 malam tu, cuba-cuba nasib. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa, boleh tengok ustaz-ustaz lain juga, insya-Allah. Jadi sama-sama juga malam ni kita doakan keampunan untuk arwah ayah Ustaz Haslin Bollywood yang meninggal dunia pagi tadi di Taman Jana Kemunting, Perak. Mudah-mudahan Allah ampunkan roh ayahnya, diberikan kebaikan dalam kubur, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doakan juga tak apa, Zaini Kamarudin, lepas ni boleh tengok semula live ni balik. Sebab malam ni banyak benda yang kita bincang, dan menarik juga perbincangan malam ni. Mak Uda memang diam dalam Telegram, kan. Tak apa. So yang kedua, terakhir sekali kita doakan juga untuk kakak ipar saya, iaitu isteri kepada abang saya lah, Ustaz Alim Nasir di Sungai Petani, yang sekarang ini keadaannya agak saya boleh kata tak adalah, saya tak berani nak kata kritikal, sebab saya pun belum ada kesempatan lagi nak pergi ziarah di Sungai Petani tu, tapi agak berat jugalah. Dia campur-campur, gangguan ada, yang terbaru pula doktor ada trace masalah buah pinggang. Jadi tak apalah, kita doa yang terbaik lah, ya. Kita doa yang terbaik untuk kakak ipar saya, Noraini binti Bahrin, atau saya panggil dia Kak Nora lah. Jadi kita doa yang terbaik, mudah-mudahan beliau kembali sihat seperti biasa dan insya-Allah dapat meneruskan hidup normal macam kita lah, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Ada rezeki nanti kita jumpa ke depan. Saya tak berani kata besok memang saya tak pasti lagi. Apa-apa kita akan update by Telegram group tu lah. So saya dah masuk link tadi tu, so boleh klik dekat link tu, boleh join lah, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.